Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi segmen kita pada hari ini, saudari Syarah Syamimi daripada Momen Buku. Dan insya-Allah sebelum saya lebih lanjut, suara saya boleh dengar dengan jelas tak? Mungkin para penonton boleh komen sikit dekat ruangan komen sama ada jelas ataupun tak, atau bagi thumbs up satu kali. Jelas ke suara saya? Okay, jadi insya-Allah untuk pagi ni, pagi yang mulia ni, kita akan bersama dengan saya kira panel yang cukup hebat dalam segmen yang sangat menarik, iaitu #MyBookTime bagi siri yang ke-34. Bukan yang terawal tapi dah masuk ke 34. Nak kata betapa banyaknya perkongsian yang telah dibuat oleh Momen Buku. Jadi yang pertamanya saya nak ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang kita raikan panel kita pada hari ini, Dr. Amirul Azmi, dan juga para penonton yang sedang melihat live kita ni. Jadi insya-Allah penonton boleh tag lagi sahabat-sahabat di ruangan komen dan juga boleh sharekan lagi live kita ni supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian daripada panel kita yang cukup hebat pada hari ini. Jadi insya-Allah tanpa kita membuang masa, kita akan masuk kepada sesi utama kita lah. Sebelum tu, Dr. Amirul Azmi, sihat ke doktor? Sihat, Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor Kita sedang sihat bersiaran ke? daripada mana tu? Allahu Akbar. Alhamdulillah, sihat. Doktor sedang bersiaran daripada mana? Saya tengah bersiaran daripada rumah. Daripada rumah. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan dengar perkongsian daripada panel kita yang hebat. Jadi orang kata tak kenal maka ta'aruf. Maka kita kena kenal dulu panel kita pada hari ini. Jadi insya-Allah saya jemput panel kita untuk memperkenalkan diri beliau terlebih dahulu, menceritakan sedikit latar belakang daripada dirinya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada kupasan utama kita. Jadi insya-Allah saya persilakan Dr. Amirul Azmi. Okey, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton yang sedang bersiaran secara langsung di FB Momen Buku dan FB Amirul Azmi Asmadi. Nama saya Amirul Azmi bin Asmadi, asal Kuala Lumpur, Selangor. Jadi sekarang sedang berkhidmat di Hospital Sultan Abahiyah Al-Usta, Kedah, di kampung Belayah. Jadi sekarang ni masih lagi berkhidmat sebagai pegawai perubatan siswazah UD 41 di Hospital Sultan Abahiyah Al-Usta, dan insya-Allah akan menamatkan beberapa lagi sesi pegawai perubatan siswazah dalam beberapa tempoh lagi untuk kita beranjak ke tahap yang seterusnya, insya-Allah. Itu sebaringkaslah tentang diri saya. Allahu a'lam. Terima kasih moderator. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita pada hari ini. Kita dengar tu daripada latar belakang panel kita pun kita tengok betapa hebatnya beliau yang akan berkongsi kepada kita hari ini. Jadi pastikan kita ajak lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita untuk tengok live kita hari ini, untuk tonton live kita hari ini. Dan sebenarnya waktu pertama kali ni saya terkejut juga sebab tengok nama panel dengan nama saya sendiri sama. Saya takut nanti ada yang tertukar. Jadi panel kita Dr. Amirul Azmi, saya yang nampak cikal-cikal ni sekadar moderator anda saja pada hari ini. Dan saya pun ada persamaan juga dengan Dr. Amirul Azmi, iaitu kedua-duanya daripada utara. Jadi saya takut kalau tiba-tiba terkeluar logat utara tu, saya mohon maaf. Saya takut nanti sahabat-sahabat penonton tak faham pula bila mana kita ni bercakap dalam bahasa utara, cakap dalam logat utara. Biasa orang nama Amirul ni apa hebat-hebat. Allahu Akbar. Amin insya-Allah. Okey, seperti yang kita tahu, Dr. Amirul Azmi ni merupakan seorang menjawat jawatan sebagai seorang doktor pelatih dan juga panel kita pada hari ini juga seorang penulis. Kalau kita tengok daripada karya-karya yang telah beliau cipta dan juga ada karya yang telah beliau terjemahkan, antaranya adalah yang bertajuk Mursi, Mesir dan juga Aku. Kemudian ada juga buku Memburu Arayan di Langit Mesir dan ada beberapa lagi buku yang lain dan kita lihat sangat banyaklah. Dan untuk
perbincangan kita pada hari ini adalah tertumpu kepada salah satu buku yang telah diterjemahkan oleh Dr. Amirul Azmi sendiri, iaitu buku Surat Buat Semua Yang Sakit dan Sihat, ataupun daripada karya asalnya iaitu penulis dia Dr. Abdul Muhdi Abdul Kadir, iaitu daripada jika saya tak salah daripada Arab sendiri. Tajuk asal dia adalah Risalah ila kulli marid wa salim. Betul Doktor? Saya takut salah Betul, sebut ni. betul. Okey, dah lama dah tinggal bahasa Arab ni, so takut juga salah sebut ni. Karya asal daripada Dr. Abdul Muhdi Abdul Kadir. Jadi insya-Allah kita untuk yang pertamanya kita kena bercinta-cinta dahulu. Dengan buku ni kita kena tahu dahulu apa yang ada dalam buku ni. Jadi insya-Allah saya menjemput panel kita untuk soalan yang pertama. Jika boleh Dr. Amirul Azmi ceritakan serba sedikit berkenaan dengan latar belakang buku Surat Buat Semua Yang Sakit dan Sihat. Jadi insya-Allah saya persilakan Dr. Amirul Azmi. Okey, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya slide. Saya buat sedikit lah sementara kita nak bagi audiens nampak menarik sikit pembutangan. Jadi ini adalah sebuah ringkas lah tentang buku Surat Buat Semua Yang Sakit dan Sihat, terjemahan bagi kitab Risalah ila kulli marid wa salim. Buku ni sebenarnya dia buku bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Almarhum Fadilatul Syekh Almarhum Abdul Muhdi Abdul Qadir. Dia ulama daripada Al-Azhar lah. Kita akan bincang sikit seperti apa tentang buku ni. Jadi ni kita punya bincang secara ringkas untuk hari ni. Kemudian kita akan bermula daripada latar belakang buku, asal usul penerbitan, rangka perbincangan dan konklusi. Ini sebenarnya slide yang saya buat dalam masa yang terdekat ni. Jadi background untuk buku ni, kalau tuan-tuan boleh lihat di skrin, ini adalah karya bahasa Arab yang kita terjemahkan kepada bahasa Melayu. Dia berasal daripada buku bahasa Arab yang bertajuk Risalah ila kulli marid wa salim. Surat buat semua yang sakit dan sihat. Ditulis oleh Al-Muhaddis Al-Alamah Prof. Abdul Qadir Abdul Muhdi Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, ulama Al-Azhar yang juga merupakan mantan ketua jurusan ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai HOD, Head of Department dekat Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar Kahirah. Dan beliau juga merupakan seorang ulama pakar, ulama Al-Azhar, pakar dalam hadis yang dah lama terlibat dalam bahagian perbincangan ilmu hadis. Dan juga antara kitab yang beliau karang, Turuq Takhrij Al-Hadis, dijadikan silibus bagi mata pelajaran Takhrij Al-Hadis di Universiti Al-Azhar. Jadi buku ni bukan ditulis oleh saya, ditulis oleh Syekh Abdul Muhdi Abdul Qadir. Saya dengan kawan saya, nama Dr. Loman Syuarimi, kami terjemahkan buku ni masa kami dari student medik di Universiti Al-Azhar. Macam mana cerita dia? Ni buku ni cerita tentang prinsip sihat dan sakit dalam Islam. Macam mana kita nak memandang konsep tentang sakit dari sudut perspektif yang Islam kehendaki. Apakah kelebihan bagi orang yang sakit dan apakah martabat dan kemuliaan orang sakit yang ramai tak perasan. Dan macam mana orang terdahulu, Allah Ta'ala angkat dia punya nikmat, Allah Ta'ala angkat dia punya martabat dengan ujian sakit. Dan juga macam mana Islam berdepan dengan ujian sakit sini. Dan ni Syekh kita sentuh dalam bahagian buku yang kita cerita ni. Jadi tuan-tuan, sebenarnya macam mana buku ni boleh bermula? Saya sebenarnya buku ni adalah asal hadiah daripada kawan saya, Ustaz Syarifuddin, daripada bahkan Selangor. Masa tu kami pergi keluar sekali dan dia bagi saya buku bahasa Arab tu. Buku asal bahasa Arab, Risalah ila kulli marid wa salim. Dia suruh saya baca sebab dia kata saya belajar medik. Jadi mungkin buku ni ada kaitan lah sebab buku ni untuk orang sakit dengan orang sihat. Jadi kita pun baca macam, menarik buku ni nipis je. Nipis sangat. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai kutaib. Kutaib ni adalah isim tasghir bagi kitab besar. Jadi kalau kutaib, buku-buku kecil yang nipis-nipis ni kita boleh baca lah sebab kita budak medik, bukan budak bahasa Arab, bukan budak mengajar Islam. Jadi kita baca benda tu dalam keadaan kita nak belajar apa benda yang Syekh nak terangkan dalam buku ni. Jadi bila saya baca buku tu, apa yang saya rasa tuan-tuan, kita baca tu kita rasa nak sakit. Pelik kan, orang baca buku dia rasa nak sakit. Sebab kan bila baca buku tu, kita tengok kupasan Syekh ni, dia cerita tentang banyak sungguh nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi melalui ujian sakit. Dan bila kita baca, ya Allah, rupanya sakit ni satu ujian yang sangat-sangat ada nikmat rupanya yang kita tak perasan. Mengangkat martabat orang yang sakit, dihapuskan dosa, bersih daripada sebarang dosa-dosa yang lampau, kemudian dia jadi orang yang tinggi martabat di sisi Tuhan. Jadi bila kita baca tu kita rasa macam, kenapa aku tak sebarkan ilmu ni pada orang ramai? Lepas ni aku nak kerja doktor, aku dalam jurusan medik sekarang ni. Jadi macam mana orang ramai nak tahu daripada buku ni?
Tapi buku ni masalah satu je, dia bahasa Arab. Jadi saya terfikir, why not saya cuba terjemahkan buku ni dengan saya ajak seorang lagi member, Dr. Loman Syarimi. Waktu tu di tahun akhir di Universiti Al-Azhar, kuliah perubatan medik. Saya waktu tu tahun ke-3 ke ke-4 kuliah medik di Universiti Al-Azhar. Kami pakat 2 orang nak terjemah buku ni. Saya bagi dia satu buku, saya kata kat dia, jom kita buat projek sikit terjemah buku ni. Sebab buku ni nipis je, sesuai lah dengan kami budak-budak medik yang tak pandai bahasa Arab, jahil bahasa Arab, tapi kita nak cuba berkhidmat, nak cuba sebarkan ilmu, nak cuba berbakti pada bangsa dan agama dengan cara yang kita mampu. Jadi tak payah ambil kitab tebal, kita ambil kitab nipis pun okey lah. Jadi kita pun ambil lah buku kecil tersebut, baca, terjemah. Terjemah kita ambil seorang lagi kawan bahasa Arab, ustaz-ustaz, yang tolong betulkan kita punya terjemahan kalau ada silap. Sebab budak medik ni bukan budak agama sangat pun, sekolah. Dia tak tahu apa-apa agama, dia nak terjemah ilmu bahasa Arab. Tapi kita belajarlah sikit bahasa Arab, cuma basic-basic je lah. Tak boleh lah lawan ustaz yang memang ada kos bahasa Arab sebagai basic. Jadi sebagai amanah penuntut ilmu itu menyebabkan kita dah terasa nak sebarkan manfaat buku tersebut kepada orang ramai. Dengan niat nak sebarkan kebaikan dalam berbentuk pembacaan bahasa Arab yang diterjemah kepada bahasa Melayu. Jadi kita pun terjemahlah buku tersebut kepada buku ni dia. Tuan-tuan tengok di skrin, ini adalah buku asal kitab tersebut, Risalah ila kulli marid wa salim, Tariq Shifaa min kulli da' wa Tariq Istidamah Sihah wal Hana. Surat buat semua yang sakit dan sihat, jalan kepada penyembuhan daripada segala penyakit dan jalan kepada kebebasan daripada kejahatan dan penyesalan. Jadi buku ni sebenarnya nipis sangat, kecil je. Jadi saya sebagai budak medik yang tak pandai bahasa Arab, kita bolehlah nak cuba-cuba sikit. Jadi ini pun kita buat dalam keadaan kita nak cuba dengan niat yang baik, dengan doa, mudah-mudahan Tuhan perkenankan. Lantas kita pun terjemah. Jadilah buku ni, buku bahasa Melayu yang kita terjemah. Desainnya saya desain sendiri. Jadi seronok kita desain buku sebab nampak macam menarik lah sikit, ada stetoskop, nampaklah macam ini sikit. Dan bawah tu nama terjemah saya dengan kawan saya, Dr. Loman Syarimi. Sekarang ni pun tengah berkhidmat sebagai doktor perubatan, dah dengan habis dah senior. Ini adalah kampus Universiti Al-Azhar yang kita kata tadi tu. Bila kita terjemah buku ni, kita bagi dekat penerbit, kita kata ke penerbit, saya nak sebarkan buku ni kat Malaysia, boleh tak? Sebab kat Malaysia tak ada orang jual buku ni. Kemudian penerbit Maktabah Iman, kalau tuan-tuan tengok dekat buku asal dia, ni Maktabah Iman, yang bawah sekali ni, dia ada macam cop tu kan, tu logo penerbit. Maktabah Iman ni adalah penerbit Mesir, orang Arab lah, penerbit daripada Arab, yang terbitkan buku-buku Arab. Kita jumpa dengan dia, kita kata dia, saya terjemah buku ni. Saya nak jumpa dengan dia punya penulis kitab, boleh tak? Nak minta izin untuk kita terbitkan buku dalam terjemahan bahasa Melayu dan kita nak sebarkan kat Malaysia. Dia kata, tak apa, awak bagi kat saya soft copy ni, kita akan cetak dan kita akan jual dekat Mesir lah. Kemudian yang kita tak sangka, Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita adalah buku ni dijual dalam kampus Universiti Al-Azhar di Kahir Hamsi. Dan bila saya tanya dia, buku bahasa Melayu ni ada lagi ke buku bahasa Melayu yang jual kat Universiti Al-Azhar? Dia kata, kalau dalam maktabah kami, maktabah ni perpustakaan, ataupun kedai buku. Kat maktabah kami, ni buku Melayu yang pertama dijual dalam Universiti Kampus Al-Azhar di Kahir Hamsi. Kita pun rasa macam, wow, ini macam satu pencapaian yang boleh kita sokong lah, sebab karya buku anak Melayu dah masuk dalam kampus Universiti Al-Azhar Kahira. Jadi Alhamdulillah, buku ni dia terbitkan. Ni pintu masuk dia, Universiti Al-Azhar. Kalau kawan-kawan yang belajar Mesir tahulah. Yang ustaz-ustaz ni yang belajar Syahid dia Usuluddin yang sarap, dia dah orang tahu sangat lokasi ni. Jalan nak pergi ke kuliah Usuluddin. Belah kanan tersebut ada, betul-betul perasan ada nampak ni laluan ke satu bangunan. Ini bangunan dia, kuliah Usuluddin. Dalam ni terletaknya perpustakaan ataupun kedai buku bahasa Arab tadi tu lah. Masuk dalam ni, ni kedai buku dia. Kedai buku orang Arab ni bukan macam kedai buku kita dah tuan-tuan. Dia orang kedai buku dia orang kecil-kecil je dan tak secantik macam kita punya di Malaysia. Tapi buku dia sangat banyak. Ni buku-buku yang diterjemahkan dan ni adalah cetakan yang penerbit Maktabah Iman tersebut cetak dan dijual dalam kalangan buku-buku bahasa Arab yang ada dalam perpustakaan tersebut. Jadi ni cerita dia lah, macam yang kita bermula daripada buku kecil dapat masuk dalam perpustakaan orang Arab. Nampak keliling tu buku-buku bahasa Arab, bahasa Inggeris, tapi buku Melayu kita ada satu kat situ. Alhamdulillah. Kemudian apa yang menakjubkan lagi, lepas tu Allah Ta'ala buka lagi rezeki saya dan buku kami, Dr. Loman Syarimi, dia buku ni tiba-tiba kita nak pergi pesta buku, kita terjumpa buku kita dekat Cairo International Book Fair. Kalau budak Mesir tahulah, Cairo Book Fair ni antara pesta buku yang terbesar di benua Afrika. Dan pesta buku sangat besar lah. Jadi kita macam tak sangka, buku ni juga dibawa ke dalam pesta buku tersebut untuk dijual dalam kalangan buku-buku lain yang terdapat di Cairo International Book Fair tahun lepas, 2020, 2 tahun lepas. Jadi ni suasana dalam book fair di Cairo dan ni adalah ruangan Maktabah Iman tersebut, buku Arab yang dijual dan saya punya buku, kami punya buku terdapat di celah-celah buku bahasa Arab tersebut, ada buku Melayu satu. Jadi jadi Alhamdulillah
buku ni kita dah berjaya menembusi pasaran book fair di Kahirah, peringkat antarabangsa, walaupun buku ni pada asalnya kita niat tak nak buat benda-benda besar pun. Okey, cukup dulu setakat tu untuk perkongsian daripada latar belakang buku. Ada soalan lagi tak daripada moderator? Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Azmir. Bila mana kita tahu serba sedikit tentang latar belakang penerbitan buku ni, karya yang sangat hebat yang telah diterjemahkan untuk masyarakat kita, terutamanya kita lah yang berada di Malaysia ni ataupun orang-orang Melayu untuk lebih faham. Saya tertarik dengan salah satu ayat doktor tadi yang mana bila mana kita baca buku ni, kita nak jadi orang yang sakit. Macam pelik tapi sebenarnya sangat menarik sebab kita tahu sakit ni merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Taala dan salah satu kita panggil bagaimana kita nak tahu bahawa Allah Subhanahu Taala ni sayang kepada diri kita ni sebagai hamba-Nya. Jadi insya-Allah kita dah tahu serba sedikit berkenaan dengan latar belakang buku tersebut. Jadi kita nak tahulah dengan lebih lanjut untuk soalan yang kedua, apa signifikan Dr. Azmir sendiri kerana menterjemahkan karya ini untuk pilih karya tersebut untuk diterjemahkan dan apa mesej utama yang hendak disampaikan oleh penulis asal buku tersebut. Kalau Dr. Azmir boleh kupas serba sedikit. Boleh, insyaAllah. Soalan yang bagus. Jadi kenapa buku ni kita kupas dan kita pilih untuk kita ketengahkan dalam kalangan orang Melayu di Malaysia adalah sebabkan dia punya sentuh tentang isu yang menyentuh tentang beberapa konsep-konsep penting dalam kalangan orang yang selalu sakit maupun orang yang tengah sihat. Ni kalau tuan-tuan boleh lihat di skrin adalah isi kandungan buku yang kita tulis ni. Nampak dia punya buku surat tak banyak pun, 60 buku surat je. Jadi buku ni kalau bagi penonton-penonton yang sedang menonton secara langsung, saya akan bagi buku ni secara percuma, e-book percuma di dalam Telegram nanti Amirul Azmi Asmadi. Kita akan share dalam tu, tuan-tuan boleh masuk dan boleh download buku tersebut dan boleh baca dan sebarkan kepada kawan-kawan yang tengah sakit lah sebab sekarang tengah pandemik COVID, ramai yang diuji kesakitan, ramai yang diuji dengan masalah ujian beban kehidupan. Kita harap mudah-mudahan dengan buku dia baca dia rasa ringan sikit beban tersebut dan dia rasa macam ujian sakit ni adalah ujian yang untuk mengangkat martabat manusia di sisi Tuhan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh kita banyakkan membacalah buku ni. Jadi buku ni kita cerita sikit tentang apa isi kandungan buku tersebut. Buku ni kalau tuan-tuan lihat dia ada beberapa prinsip macam mana orang-orang dulu berdepan dengan kesakitan dan macam mana Tuhan memandang nikmat sakit tersebut sebagai ujian yang mengangkat martabat manusia di sisi Tuhan Allah Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan lihat perbincangan tentang buku ni, pertama dia mengajar kita macam ni sila memandang ujian sakit. Beza orang sihat dengan orang sakit adalah pada sakitan yang dialami, orang barat memandang sakit adalah satu benda yang menghinakan manusia. Bila sakit bermakna dia lemah, tapi Islam tidak. Ujian sakit bukan bermakna seorang itu lemah, bahkan dia adalah jalan lain untuk mengangkat martabat manusia di sisi Tuhan. Beza dia adalah bila kita berdepan dengan ujian, bagaimana kita punya respon dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau kita mengeluh, kita mengeluh, kita berputus asa, bermakna kita telah gagal dengan ujian tersebut. Tapi bila kita bangkit, kita rasa macam Tuhan nak angkat martabat aku, kita sebenarnya berjaya dengan ujian tersebut, lantas Tuhan mengangkat martabat kita di sisi Tuhan. Jadi Islam memandang ujian sakit sebagai satu benda yang mengangkat martabat. Sebab dalam kitab ni, terjemahan ni, Allah Ta'ala cerita dalam satu potongan hadis kudusi yang dikatakan, wahai manusia, kenapa kau tidak menziarahi aku? Lantas manusia tersebut menjawab, wahai Tuhan Allah Ta'ala, macam mana aku nak ziarah kau sedangkan kau Tuhan Rabbul Alamin? Allah Ta'ala kata, kau jumpa orang sakit tapi kau tak ziarah dia. Bukankah kau tahu bahawa kalau kau ziarah orang sakit, kau akan mendapati aku berada di sisinya? Lantas konsep tersebut menunjukkan kepada kita bahawa Tuhan berada di sisi dengan orang sakit ini rapat sangat. Jadi dia mengangkat martabat bahawa orang sakit dengan Tuhan adalah satu hubungan yang sangat rapat di sisi Tuhan dengan hamba-Nya. Lantas benda tersebut, orang-orang sahabat radhiyallahu anhum masa zaman dulu, mereka bila diuji dengan kesakitan, mereka akan berdepan dengan Nabi Muhammad SAW dan dia katanya, Nabi, wahai Nabi, aku diuji dengan sakit. Lantas Nabi SAW akan kata, wahai sahabat, engkau nak macam mana? Kalau kau nak sembuh, aku boleh bagi kau sembuh. Tapi kalau kau nak ujian, kalau kau nak benda yang lebih besar, aku boleh bagi engkau satu doa supaya dengan ujian sakit ni, kau punya martabat diangkat dan kau punya dosa dihapuskan, kau punya sisi martabat diangkat dari sisi Tuhan. Jadi kau nak mana? Jadi sahabat tersebut, dia akan fikir dia nak manfaat yang lebih panjang, long term punya benefit. Dan tu dia akan kata, tak apalah Nabi, bagi aku sakit pun tak apalah. Yang penting aku punya dosa dihapuskan dan aku punya martabat diangkat dari sisi Tuhan. Sebab Nabi punya doa ni, kalau Nabi SAW doa sekali mustajab, boleh sembuh terus. Sebab Nabi punya doa memang mustajab. Tapi Nabi saja bagi pilihan sebab kita nak tengok macam mana seorang hamba tersebut berdepan dengan ujian. Jadi benda tersebut menyebabkan kita rasa macam lah sekarang ni ramai yang sakit.
Tapi kita tengok bila makin sakit, makin kita berputus asa dengan ujian Tuhan. Kita mula rasa macam, kenapa aku yang diuji bukan orang lain? Kita mula rasa kenapa Tuhan nak salahkan aku, kenapa Tuhan nak membebankan aku. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita baca buku ni, kita akan nampak macam rupa-rupanya disebabkan kita punya dosa baik sangat ataupun kita punya martabat rendah, Tuhan nak angkat martabat kita dengan ujian sakit. Bila kita sakit, kita akan lebih rasa kekurangan. Kita akan rasa macam tak ada banyak benda yang kita ada pada diri kita, lantas kita akan mula mencari Tuhan. Lantas ujian sakit menyebabkan kita mula memandang Tuhan dengan pandangan yang serius. Berbanding sebelum ni kita sihat, kita pandang Tuhan sebelah mata, kita belagak, kita rasa kita boleh independen, mentang-mentang sihat, boleh buat semua benda, rasa tak perlukan Tuhan, boleh berjalan seorang diri. Lantas bila sakit, kita tersedar bahawa kita ni hamba yang memerlukan Tuhan. Kita mula dekat dengan Tuhan, kita mula doa sungguh-sungguh, kita mula solat sungguh-sungguh, kita mula istighfar sungguh-sungguh. Lantas kita punya martabat naik sikit demi sikit dengan Tuhan. Kemudian kalau kita tak sembuh juga, kenapa tak sembuh juga Tuhan? Kau dah bagi aku ujian. Ketahuilah bahawa ujian-ujian juga ditimpa kepada umat terdahulu. Nabi Ayub AS diuji dengan sakit kulit yang sangat-sangat dahsyat sampaikan orang lari daripada penyakit kulit dia. Nabi SAW. Nabi Ayub bukan orang biasa, Nabi, tuan-tuan. Pun diuji dengan sakit. Dan banyak lagi Nabi-Nabi lain, sahabat-sahabat terdahulu yang diuji dengan kesakitan. Lantas, kalaulah mereka ini hina, kenapa Tuhan bagi ujian sakit? Bukankah ujian sakit tersebut menandakan kemuliaan kita juga berbanding sama dengan kemuliaan yang dikejar oleh para sahabat dan Nabi-Nabi terdahulu? Jadi sebenarnya bila kita sakit ni, kita akan nampak, oh, sakit sikit je banding orang dulu je lah. Kemudian kita akan rasa, oh, sakit ni adalah jalan untuk aku dapat pahala free, dapat hapuskan dosa free. Tak perlu buat apa pun, sakit tu biasa, memang sakit lah, memang susah lah nak sakit. Jadi kita akan rasa macam, kita akan mula rasa ringan depan dengan ujian sakit. Kita akan mula rasa, sakit ni insyaAllah aku boleh hadapi. Dan sakit ni bukan tanda Tuhan benci aku, tapi Tuhan sayang kat aku. Jadi benda ni menyebabkan kita mula memandang benda-benda yang penting dalam konsep memandang sakit dalam terang Islam. Kemudian dalam buku ni juga dia cerita tentang asbab berzikir. Saranan untuk berzikir kepada orang yang sakit dan sihat. Sebab zikirnya mengangkat martabat dan bukan bila sakit zikir semata-mata, tapi kena juga cari ubat di hospital-hospital dan jumpa dengan doktor-doktor. Antara Islam menekan dua aspek, iaitu aspek cari asbab, cari sebab, dan juga aspek zikir, spiritual. Doa dengan Tuhan, minta Tuhan sembuh. Tak cukup sekadar doa semata-mata, tak cukup sekadar ubat semata-mata. Dia kena gabung dua-dua. Kena ada ubat juga, kena ada doa juga. Supaya dua-duanya gerak sekali. Beza dengan golongan-golongan ekstremis yang kadang-kadang dia ambil satu benda je. Ambil jumpa doktor je, jumpa hospital je, tak nak ambil Tuhan langsung, tak nak doa, tak nak minta ke Tuhan. Dan ni pun silap juga. Kemudian satu pihak lagi zikir je, tak nak ambil ubat langsung. Kan Tuhan menyembuhkan, kenapa aku nak minta doa? Kenapa aku minta ubat daripada doktor? Bukan doktor yang sembuhkan. Ni pun silap juga. Islam mengajar kita ambil dua-dua jalan. Jalan asbab dengan jalan zikir. Supaya kita boleh ubat secara holistik. Kemudian kesan berzikir dan berdoa dalam konsep perubatan. Dalam buku ni juga diceritakan tentang bagaimana zikir dan berdoa memberi kesan kepada konsep perubatan dan juga kepentingan untuk kita menambah amal soleh dan juga mengelakkan melakukan maksiat. Sebab dua benda ni berkaitan dengan konsep sakit dalam Islam. Bila kita tambah amal soleh, kita akan menambahkan kita punya kepanjangan umur. Makin kuat dia menambah amal soleh dia, makin kuat dia punya makin panjang umur dia. Disebut dalam hadis. Kemudian bila dibuka dosa, kadang-kadang dosa tu yang menyebabkan kadang-kadang ada setengah keadaan dia punya dosa tu menyebabkan sakit dia susah nak sembuh, sakit dia datang balik. Jadi macam-macam pandangan lah yang Islam pandang yang disentuh oleh mu'alif kitab dalam buku tersebut. Okay, jadi buku ni sebenarnya simple sangat. Boleh habis dalam masa sehari, boleh habis dalam tempoh satu malam. Dan buku ni sebenarnya semua orang boleh baca. Dan kami akan bagi buku ni secara percuma lah dalam channel nanti. Tuan-tuan yang ada kenalan-kenalan sakit bolehlah bagi kat mereka supaya bila baca ni mudah-mudahan dia rasa ringan, dia rasa tak terbeban dan dia rasa sakit ni bukan ujian yang sangat membebankan dan bukan untuk menghinakan, bahkan dia untuk memuliakan. Jadi tuan-tuan, nanti bacalah, buku ni free kita bagi. Kalau tak baca tak tahulah, buku free pun tak nak baca. Okey, terima kasih. Kembali kepada moderator. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Amirul Azmir. Sangat menarik bila mana kita tahu kenapa doktor sangat-sangat berminat untuk menterjemahkan buku ni. Seperti yang kita tahu, sakit ni bukanlah kita panggil satu yang merendahkan kita, tapi salah satu perkara yang Allah nak angkat martabat kita sebagai hamba-Nya. Dan seperti yang kita tahu juga, bila mana kita sakit, Allah akan tarik 3 perkara daripada kita, 3 nikmat daripada kita. Yang pertamanya adalah keceriaan wajah kita.
yang keduanya adalah selera makan kita, dan yang ketiganya adalah dosa-dosa kita. Tetapi bila mana kita sihat, Allah akan bagi semula dua sahaja. Allah akan bagi balik keceriaan wajah kita dan selera makan kita, dan Allah tak hantar balik dosa-dosa yang kita ada. Nak kata betapa hebatnya, betapa nikmatnya ujian kesakitan ni. Jadi insya-Allah untuk soalan yang seterusnya kepada Dr. Amirul Azmi, seperti yang kita tahu, doktor sekarang berkhidmat sebagai pegawai perubatan, dan bolehkah doktor ceritakan sedikit pengalaman yang berkaitan dengan keadaan di hospital? Seperti yang kita tahu, kalau kat hospital ni kita akan terdedah dengan banyak kisah-kisah ataupun cerita berkaitan kematian, kesakitan yang sangat-sangat mengisahkan kita lah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin doktor boleh selit sekali bagaimana peranan doktor yang bukan sahaja merawat jasad pesakit yang sakit, malah merawat jiwa mereka. Jadi insya-Allah saya serahkan kepada Dr. Amirul Azmi. Terima kasih, soalan ni sangat penting. Bukan setakat kepada doktor, bahkan kepada semua petugas-petugas hospital, klinik kesihatan maupun perawat-perawat yang bertugas di klinik-klinik di luaran bahagian hospital. Sebab bila kita jumpa dengan pesakit, kita akan jumpa dengan ramai pesakit yang kadang-kadang ada mengeluh, kenapalah aku sakit bukan orang lain sakit. Jadi bila saya pernah jumpa tuan-tuan dengan kes di hospital ketika mana ada pesakit yang macam kadang-kadang macam nak putus asa dah dengan kehidupan. Penyakit macam-macam, kencing manis, darah tinggi, jantung, masalah paru-paru, masalah buah pinggang. Masuk hospital bukan kali pertama dah, 3-4 kali dah, dia macam pelanggan tetap. Dia kena customer dah kat hospital. Jadi dia pun rasa macam hospital ni ada macam rumah dia lah, kenapa aku dia sakit. Bila dia cakap dengan kita nampak wajah kedukaan dan penyesalan di muka dia. Lantas kita teringat bahawa Tuhan tidak menghina seseorang hamba dengan ujian sakit. Bahkan Tuhan mengangkat martabat sakit tersebut dengan martabat manusia di sisi dia. Nanti bila kita jumpa sakit, apa yang kita akan pesan adalah pakcik, sakit ni, kalau pakcik mengeluh, pakcik tak dapat apa cik. Sakit lagi dapat dia lah. Tapi kalau pakcik syukur, pakcik doa banyak, sakit ni jadi ujian, dia jalan, pakcik dapat pahala, angkat darjat pakcik. Nanti dia mula macam terfikir, oh betul juga. Aku tengah sakit ni, tak boleh nak mengelak dah sakit, mana sakit nak buat macam mana. Tapi kalau aku mengeluh, tak dapat apa-apa. Tapi kalau aku macam bersyukur, aku macam sabar, doa banyak, lagi dapat banyak pahala, tak jadi jalan lain ke untuk kita mengangkat martabat? Lantas timbul memandang sakit sebagai jalan yang lain untuk dia meraih pahala-pahala di sisi Tuhan. Jadi ni peranan doktor-doktor dan peranan staff nurse, pegawai-pegawai perubatan, semua staff hospital untuk bagi motivasi kepada orang sakit di hospital bahawa sakit ni sebenarnya jalan untuk kita meraih something daripada Tuhan. Bukan sekadar benda yang untuk membazir masa kita. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak sakit tengah berduka cita, tengah down, tengah depressed, jangan duduk diam. Yelah kita sakit, mentang-mentang kita sihat, orang lain sakit, kita biar dia sakit, kita pun shock sendiri. Kita lupa, kita juga akan mati satu hari nanti. Tak tahu mati dengan jalan sakit ke, accident ke, semua akan mati, cuma tak tahu dia mati macam mana. Tu kita doa husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alana bi su'il khatimah. Itu doa untuk pengakhiran yang baik. Jadi kalau kita sibuk dengan dia sendiri, kita lupa orang lain, lantas ini bukan sifat orang yang beriman. Orang beriman ni dia akan rasa bila saudara dia sakit, bila cubit peha kanan terasa peha kiri. Bila kawan dia sakit, dia akan rasa aku rasa tersakit sekali. Jadi kita nak sihat sama-sama. Kita akan bagi nasihat, oh cik, relax cik, sakit ni memang sakit pun saya faham. Walaupun saya tak sakit tapi saya faham, sakit ni memang sakit sangat. Nampak kena masuk jarum. Kan kita hospital, doktor-doktor je pasang jarum, yang cucuk ubat, ambil darah, dia tak malam kena cucuk tangan dia. Kita faham pakcik, sakit. Kadang-kadang setengah sakit tu dia kata kat kita, doktor ni datang cucuk je, tak minta izin apa semua, tak bagi salam. Macam kita buat orang lain macam bahan eksperimen. Jadi ni juga teguran kepada doktor yang bertugas di hospital. Nak ambil darah orang, nak cucuk orang, minta izin dulu. Cakap setengah pakcik, saya ambil darah sikit boleh lah, minta izin lah, dah maaf. Dah keluar dah, keluar utara. Duduk kat hospital Kedah. Minta maaf pakcik lah, saya minta maaf, saya cucuk sikit lah, minta izin. Sebab kacau pakcik malam minta maaf lah. Tapi ambil darah ni nak tengok pakcik punya oksigen dalam darah. Okey lah, dia pun faham, oh rupa-rupanya dia cucuk darah sebab nak ambil buat tengok keadaan saya. Ingatkan cucuk darah ni macam asal dia nak buat eksperimen ke apa. Jadi communication skill tu adalah satu skill yang penting untuk doktor-doktor yang bertugas di hospital juga untuk kita ketengahkan. Jadi balik pada soalan tadi, bila kita berdepan dengan pesakit di hospital, doktor-doktor juga berperanan untuk bukan sekadar merawat fizikal tapi merawat hati dan spiritual. Sebab tuan-tuan, bila orang depress, orang putus asa, dia akan makin lagi sakit. Sebab dia ada kajian psychodynamic. Bila orang tu makin depress, makin tertekan, dia punya imun badan akan lagi jatuh. Jadi peranan doktor untuk bagi motivation, pakcik boleh, sakit boleh sembuh, jangan risau.
Sebab ada saya punya saudara pun ada yang kena positif COVID, kita pun cakap, jangan risau. COVID ni, kalau kena COVID tak confirm mati. Memang ada yang mati tapi ada nama yang sembuh juga. Jadi kalau kena sakit ni bukan bermakna terus mati je. InsyaAllah boleh sembuh, jangan risau. Bagi motivasi, jangan risau, ada jalan lagi untuk sembuh. Kena semangat, kena usaha macam-macam. Jadi dia pun rasa macam, betul juga. Bukan aku kena sakit terus aku dah mati. Aku boleh bangkit balik. Jadi peranan semua orang adalah untuk bagi motivasi pada orang yang sedang sakit lah. Wallahualam. Mudah-mudahan menjawab soalan. Okay, terima kasih kepada Dr. Amirul Azmir atas jawapan sebentar tadi. Jadi, tugasan sebagai seorang doktor ni bukan satu tugasan yang mudah lah. Bukan sekadar untuk merawat fizikal pesakit, malah jiwa mereka untuk terus kuat, untuk terus berjuang kerana untuk orang tersayang yang ada di sekeliling mereka lah. Jadi insyaAllah untuk seterusnya kita buka kepada soalan-soalan daripada penonton. Kalau daripada penonton ada soalan boleh tulis dekat ruangan komen. Nanti insyaAllah saya akan bacakan dan sampaikan kepada doktor untuk soalan-soalan daripada anda semua. Kalau ada soalan daripada para penonton. Sebelum kita menanti soalan daripada para penonton, insyaAllah lah daripada pihak saya ada sedikit soalan, iaitu mungkin soalan ni akan diulas dengan sangat panjang lebar lah kot oleh doktor. Jadi insyaAllah kalau kita tengok, doktor bekerja sebagai pegawai perubatan dan dalam masa yang sama doktor juga menulis buku. Jadi bagaimana pembahagian masa yang dibuat oleh doktor untuk bahagikan di antara tugasan dan juga menulis. Sebab saya kira ini satu yang agak mencabar, terutamanya bagi penulis-penulis yang barulah. Jadi bagaimana doktor aktif menulis dan dalam masa yang sama membuat tugasan yang lain? Soalan ni berat ni. Jawapan pertama adalah semua adalah hasil izin Tuhan Allah Ta'ala. Tuhan yang bagi izin, Tuhan yang bagi kekuatan, Tuhan yang bagi ruang masa. Semua orang ada 24 jam, tapi kenapa ada orang boleh buat something, kenapa ada orang tak boleh buat something. Semuanya adalah kepada Tuhan yang memberi izin. Kita tak ada apa-apa kekuatan pun. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi apa. Jadi, bila Tuhan bagi kita kesedaran, kita mula rasa kena sebarkan kebaikan. Bila kita rasa nak sebarkan kebaikan, kita kena mula usaha keras untuk ambil masa lebih menulis berbanding orang lain yang tak menulis. Orang lain pun kerja juga, orang lain pun menulis juga. Tapi ada orang yang bekerja, dia boleh menulis, ada orang yang tak kerja, tak menulis. Dan tuan-tuan kena ingat, menulis ni benda yang paling besar, paling berat adalah ilham datang daripada Tuhan. Kalau tak ada ilham, tak boleh menulis. Bila tak ada ilham, bila nak tulis apa pun tak datang. Dia ada dua benda. Ilham dengan mood. Ada ilham, tak ada mood, tak jadi apa. Ada mood, tak ada ilham, tak jadi apa. Dia kena ada dua. Bila ada ilham, mood, semangat nak tulis tu ada. Dia tulis dengan hati. Dia tulis dengan hati, pembaca akan masuk dalam hati. Dari hati ke hati. Sebab tu bila ada orang tulis, kita rasa macam kenapa dia punya tulisan ni deep sangat. Sebab dia menulis dengan hati. Dia menulis dengan mood yang ikhlas. Dia menulis dengan benda yang menyentap perasaan. Ada setengah orang tu kita baca tulisan dia kaku sangat keras je. Baca tak rasa apa-apa. Macam ayat buku teks je. Macam buku-buku medik. Baca benda statik. Dia menulis dengan tanpa jiwa. Jadi nak ada jiwa ni kena ada mood. Kena ada ilham. Dan benda ni yang Tuhan bagi kepada setengah orang lah. Cumanya masalah doktor ni bila dia terlalu penat bekerja dengan masalah pandemik COVID yang makin berleluasa dengan staff yang makin tak cukup, kadang-kadang kita punya badan exhausted. Kadang-kadang kita letih, kita balik rumah kita fikir nak rehat je, nak tidur je. Sebab tak larat dah nak buat apa. Jadi makin lama kita punya karya makin berkurangan. Yang ni adalah cabaran lah, kita boleh katakan sebagai cabaran untuk kita berdepan dengan sebagai seorang penulis. Dan masalah dia dan dia punya tips adalah kita kena pandai menyusun masa. Bila tengah free, kita buat something yang produktif. Macam saya kalau Allah Ta'ala bagi saya cuti, saya akan buat something. Tulis 2-3 posting ke 2-3 ayat supaya kita boleh post secara berkala. Bila kita busy, kadang-kadang kita tak tulis sebab kita tak sempat dah. Kita tak ada mood dah nak tulis. Kita dah rasa nak tidur dah. Tapi bila kita rehat, kita rasa macam kena ada something yang kita buat supaya kita ada hasil yang kita bagi kepada orang ramai. Oh, nampak macam soalan makin banyak ni. Cukup kot sekarang tu. Boleh jawab soalan dulu, nanti kita bincang balik bila dah habis. Jawab soalan penonton. Okey, terima kasih kepada doktor. Jadi insyaAllah kita dah ada semakin banyak soalan daripada penonton. Okey, untuk soalan yang pertama daripada Wan Sofia. Bagaimana teguran terbaik
untuk minta pesakit tunaikan solat? Masya-Allah, soalan yang sangat-sangat menarik dan juga mencabar. Jadi insya-Allah dipersilakan doktor. Soalan ni sangat-sangat menarik dan sangat menyentap para doktor yang tak menegur orang yang tak solat. Dia satu lagi adalah teguran kepada doktor-doktor, wahai doktor-doktor yang bekerja di hospital, kenapa tak tegur pesakit yang tak solat? Wahai staf nurse yang bekerja di hospital, kenapa tak tegur pesakit yang tak solat? Bukankah solat tu satu kewajipan di sisi Islam? Yang dipertukan kepada saya jugalah. Bila kita tengok pesakit tak solat, kita tanya, pakcik, biasanya ni, kalau doktor-doktor yang kerja kat hospital, biasa dia akan ambil darah pagi-pagi. Apa yang saya akan buat, pakcik, nanti kita ambil darah nanti, pakcik solat subuh Ataupun pakcik, saya darah cik malam sikit, masa saya cik mulai nanti. Jadi kita tak tegur, kita bagi tahu suruh buat apa. Pakcik pun teringat, oh alah, mulai boleh bangun malam, tengah cucuk ni tak solat. Kemudian pagi-pagi kita ambil darah, pakcik dah solat subuh belum? Kita tanya macam tu je, sebab kadang-kadang kita tidak tegur, pakcik dah tak solat ni. Tahu tak solat tu tak solat dosa? Dia dah lah sakit, kau tegur cara macam tu lagi sakit nanti dia, 2 kali sakit dia. Jadi tegur tu ada juga cara dia lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan pesan, pakcik lepas kita cucuk ni, ambil darah ni, pakcik solat pakcik kejap lagi doktor nak round dah, pakcik solat dulu. Solat tadi kita round dengan pakcik. Tiba-tiba tengah-tengah tengok pakcik ni keadaan, nampak pakcik nak ambil wuduk dah solat. Pakcik solat dulu, kita ambil lepas tu. Jadi kadang-kadang bila kita tegur macam ni, dia teguran secara tidak langsung kepada orang yang berada di sebelah dia. Jadi dia punya cara adalah untuk bagi tahu je sekarang dah masuk waktu solat. Kadang-kadang bukan dia orang tak solat, kadang-kadang dia orang tak perasan pun dah masuk waktu solat. Bila duduk kat hospital 3-4 malam, sampaikan tak tahu sekarang siang ke pagi ke petang, siang tu nampak sama je, sakit pula, tak cakap pasal masa. Jadi dia rasa macam tak tahulah sekarang waktu apa. Jadi bila kita sebut, dia alah dah masuk Zuhur, dah Maghrib, dah Asar, kadang-kadang dia terlupa. Tapi memang ada setengah keadaan dia tak nak solat langsung sebab dia kata sakit. Yang ni susah lah tuan-tuan. Kena pesan banyak kali, solat. Kita dia sebut je, nanti lepas solat Zuhur nanti kita nak ambil darah, lepas solat Asar nanti staff nak ambil cek gula, nanti lepas Asar nanti dia akan bagi makan. Jadi solat lah. Macam tu lah sedikit untuk kita pesan kepada orang-orang yang bertugas di hospital ni. Sebab teguran ni bukan sekadar kat doktor je. Waris yang berada di hospital bukan nak tegur juga. Kenapa? Takkan nak harap kat doktor je. Jadi semua ada berperanan lah untuk mengingatkan tentang solat tersebut. Allahu'alam. Okay, Alhamdulillah. Jawapan yang diberikan Dr. Azmi sebentar tadi sedikit menyentak hati para penonton semualah. Sebagai seorang Muslim, kita bukan sahaja membuat tugasan yang kita ada ataupun pekerjaan yang kita ada, malah kita seorang Muslim yang perlu memberikan nasihat dan juga menyampaikan teguran. Tugas dakwah ni bukan sekadar pada asatizah, ustaz-ustazah, syekh-syekh, malah kepada seluruh yang bergelar Muslim. Mungkin kita jadi seperti Dr. Azmi, seorang doktor tapi dalam masa yang sama dia menyampaikan dakwah, menulis buku, memberikan manfaat kepada orang lain insya-Allah. Dan seperti yang kita tahu dalam Islam pun ada banyak rukhsah solat. Walaupun sakit bagaimanapun ada caranya untuk tetap kita tunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah Saya kita lupa nak bagi tambah sikit. Boleh doktor. Dalam kitab ni juga almarhum Syekh ada disebutkan orang yang biasa beribadat tapi diuji dengan sakit. Sebelum ni dia biasa solat kat masjid. Kemudian dia biasa bangun qiyamul, dia biasa berpuasa. Tapi tiba-tiba dia diuji dengan kesakitan. Lantas dia kadang-kadang tak mampu nak buat benda yang dia pernah buat sebelum ni. Jadi ketahuilah bahawa orang tersebut walaupun dia diuji dengan mensakit dan kesakitan tersebut menyebabkan sampai ke tahap dia tak mampu nak berdiri macam dulu, tak mampu nak pergi masjid macam dulu. Percayalah bahawa Allah Ta'ala masih lagi bagi pahala kat dia berterusan sebabkan pahala dia adalah pahala menyamai amalan dia yang terdahulu. Sebab dalam Islam punya konsep, kalau dia dah istiqamah dengan ibadat tersebut, sakit, dia tak boleh nak buat. Bukan dia tak mampu buat, dia cuba buat tapi tak boleh. Qiyamul dulu lama kat malam-malam, tapi bila sakit tak boleh nak berdiri lama, dia boleh duduk je. Pahala dia buat solat malam sama macam dia pahala diri malam tersebut. Tak berkurang walaupun sedikit. Ni kelebihan orang sakit yang beristiqamah dengan ibadat. Beza dengan orang yang buat alasan, bukan alasan lah. Dia cuba tapi dia tak mampu, pahala dia sama juga. Dia tak boleh pergi masjid. Masa dia sakit tu, pahala dia pergi masjid dapat lagi. Allah Ta'ala bagi. Yang ni saya sebut dalam kitab. Sebabkan Islam ni dia tak membebankan. Walaupun bagi orang yang pernah sihat, dia istiqamah beribadat, tiba sakit, tak mampu nak buat. Allah Ta'ala bagi pahala sama macam dia sihat dulu, dengan syarat dia istiqamah dengan ibadat dia. Allahu'alam. Sorry, terlupa nak tambah tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sungguh indah agama Islam ni. Allah Subhanahu Wa Taala sangat adil kepada hamba-Nya, sama ada yang sakit maupun yang sihat, insya-Allah. Jadi seterusnya soalan daripada penonton.
Okey, daripada Nurul Huda Yusof. Bismillah. Apa pendapat doktor tentang langkah psikologi terbaik yang boleh kita lakukan jika berhadapan dengan orang yang sedang sakit agar kita tidak terus berprasangka buruk terhadap mereka yang sakit dengan mengatakan mereka mengada-ngada? Ha, Jelas ke doktor soalan? Jelas, jelas. Okey, jadi insya-Allah falyatafaddal doktor. Ada setengah orang kita nampak dia macam ngada-ngada. Yalah, sikit-sikit sakit. Sikit-sikit sakit. Lembek. Orang lain sakit ke? Apa tak ngada-ngada macam kau? Jadi Islam mengajar kita pertama husnuzon. Lain orang, lain capability dia. Lain orang, lain kadar kemampuan dia. Seorang orang bagi sakit macam-macam pun dia boleh tahan relax pergi kerja macam biasa. Sakit dia demam, batuk, teruk tapi dia macam boleh kerja relax macam biasa. Sebab badan dia dah fit, memang kuat. Dan seorang kadang-kadang dia kena demam sikit je terus tak boleh nak bangun, tak boleh, terus sakit pingsan, terus muntah-muntah sebab badan dia tak fit. Jadi selain orang, lain kadar kemampuan dia, lain dia punya capability. Jadi Islam mengajar kita untuk first husnuzon. Jangan sangka buruk dia ngada. Memang kadang-kadang seorang orang tu dia sifat ngada dia lebih. Tapi tak apa, kita husnuzon dulu memang sakit teruk, kita layan je lah. Jadi bila kita husnuzon dengan orang, kita takkan rasa macam nak label orang dengan pandangan yang buruk. Kita akan treat semua orang sama. Macam kami di hospital, rawat sakit-sakit, ada sakit ambil lagi dadah, IVDU, lagi dadah, drug abuser, ada yang buat jenayah, mencuri, menyamun, ada orang yang memang ahli agama, orang masjid masuk hospital. Tapi kita layan orang semua orang sama, kita tak ada prinsip nak label orang ni, kau ni ngada-ngada, kau ni lebih-lebih. Kita layan semua orang sama, treat sama sebab kita punya konsep nak bagi orang sembuh dan kita kena merawat. Jadi pertama kali jangan uzon, jangan sangka buruk pada orang yang sakit. Cuba sangka baik dulu. Kemudian bila kita sakit, kita akan punya step lepas tu akan mula nampak baik, tak macam nak terus nak hukum dia dengan kesalahan yang dia buat. Walaupun ada setengah time memang mengada, kita tak nafikan memang ada seorang mengada lebih. Macam mana? Macam ibu dengan anak lah, ada anak yang manja, ada anak yang macam kuat, ada anak yang tak perlukan kasih sayang sangat pun, dia boleh independen sendiri. Ada anak yang macam sikit-sikit nak ngamak, sikit-sikit ngamak. Sama lah macam tu juga konsep dia, layan semua orang. Mak tu takkan pisahkan anak dia still mengaku anak dia. Tapi dia kena layan kan, oh ni manja sikit, kena lebih lah sikit layanan dia. Macam mana dia memang manja. Jadi kita merawat jugalah dengan semua orang dan kita tak prejudis terhadap siapa yang kita rawat. Allahuakbar. Okey, terima kasih doktor atas jawapan sebentar tadi. Jadi sebagai seorang Muslim, berlapang dadalah sesama saudara se-Islam kita kerana sesungguhnya ia serendah-rendah tingkatan ukhuwah yang kita perlu tunaikan kepada sahabat-sahabat dan saudara mara kita yang lain. InsyaAllah untuk seterusnya masih boleh lagi ya doktor? Soalan yang lain? Boleh. Selagi penganjur gunakan, selagi kita pergi. Oh, Akbar. Tak boleh kita balik. Bagi 3-4 jam lagi deh. Okey, soalan yang seterusnya daripada saudara Amir Manaf. Soalannya, misdiagnosis oleh doktor pakar. Adakah ia kesalahan besar sebab selepas 5 bulan ada doktor lain highlight dan diagnosis itu tidak diberitahu kepada parent? Okey, jadi insya-Allah saya serahkan kepada Dr. Azmir. Soalan dia misdiagnosis oleh doktor pakar. Adakah kesalahan besar? Nama pun misdiagnosis. Jadi mis ni kekurangan. Ada setengah orang dia boleh diagnosis dengan benda yang tepat, ada setengah orang dia boleh diagnosis dengan benda yang tak betul tepat. Jadi apa pun dibuat adalah itu dia punya fatwa. Doktor juga berfatwa dengan pandangan medical je. Jadi fatwa ni juga boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam mufti bagi fatwa, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ni kalau fatwa agama lah, tapi kalau medical, kita punya fatwa ni fatwa medical. Kita diagnosis patient, kita diagnose patient. Jadi bila dia doktor pakar, sebenarnya dia ada keahlian dan keilmuan yang lebih tinggi daripada doktor biasa. Bila dia misdiagnose, dia bukan kesalahan, dia memang kekurangan, kita tak panggil kesilapan. Manusia ni memang ada banyak kekurangan. Jadi bila dia salah diagnose, itu kekurangan dia lah. Kesalahan tu kita katakan, kalau sudut medical, bila dari kriteria yang dipenuhi, maknanya dia tak menyalahi diagnosis. Cuma bila dia buat lagi pemeriksaan lanjutan, check up lagi, tengok ada benda lain lagi yang hidden. Ada benda lain lagi yang orang tak highlight, orang terlepas pandang. Jadi ada benda lain timbul menyebabkan benda tersebut tak laku dah. Dia kena tukar diagnosis lain. Jadi benda tersebut menyebabkan diagnosis itu berubah dan rawatan lain. Jadi dia bukan kesilapan sebenarnya. Dia benda kadang-kadang kekurangan seorang manusia untuk diagnosis. Macam mufti bagi fatwa. Kadang-kadang fatwa dia tak tepat. Adakah disebabkan dia buat salah? Tak. Dia berfatwa berdasarkan dia punya prinsip dan pandangan dia waktu tersebut. Jadi bila bagi pandangan, yang fatwa tersebut menyebabkan dia buat keputusan tersebut. Jadi bila keadaan berubah, keluar fatwa lain pula. Macam Imam Ghazali ada fatwa lama, fatwa baru. Imam Syafi'i ada fatwa lama, fatwa baru. Adakah fatwa lama dia satu kesalahan? Tak, itu pandangan dia waktu dulu. Jadi diagnosis ni juga adalah satu benda yang fatwa ada sudut perubatan.
Tapi kalau dia buat kesalahan tu, kita salah bila dia buat diagnosis dengan ilmu yang tak cukup, dengan pandangan yang salah, lantas rawatan tersebut menyebabkan benda yang lebih mudarat, lebih besar, ini adalah kesalahan lah. Jadi kalau dibuat diagnosis yang berdasarkan keadaan waktu tersebut je, yang ada bukti dan fakta, jadi bukan kesalahan, dia satu benda yang berubah. Jadi benda ni cerita panjang lah, kena tahu cerita lanjut, saya tak boleh kupas, tak boleh bagi jawapan secara total. Apa yang kita boleh katakan adalah kita kena pandang lagi apa jalan cerita dia from A to Z, macam mana dia boleh berubah, apa benda yang salah sebenarnya. Jadi bila tak tahu cerita penuh ni, tak boleh bagi fatwa lah, tak boleh bagi jawapan. Jadi sekadar tu je lah kita kata, diagnosis juga adalah fatwa, dan bila dia betul, bila dia salah, berdasarkan kemampuan seseorang, berdasarkan keilmuan dia. Wallahualam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Azmer atas jawapan sebentar tadi. Kita ada lagi ke soalan yang lain daripada para penonton? Okey, kita ada lagi satu daripada Muhammad Multazam. Assalamualaikum doktor. Maaf nak bertanya, Assalamualaikum. bagaimana untuk kita melatih diri untuk redha apabila kita diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan, memujuk hati dengan menganggap ini adalah kifarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita atas dosa kita sebelum ni. Wallahu alam. Jelas ke soalan dia, doktor? Jawapan dia. Sebenarnya Encik Mumtazan dah menjawab soalan yang ditanya. Macam mana kita nak memujuk hati dengan ujian sakit, dengan menganggap ini adalah kifarah Allah Ta'ala pada dosa kita. Kadang-kadang orang tu tak dosa pun, tapi Tuhan bagi juga sakit kat dia. Sakit ni bukan bermakna kita banyak dosa. Makin banyak sakit, makin banyak dosa kita. Bukan. Yang tu segi pandang lain. Satu pandang lain juga, Nabi pun kena sakit. Nabi adalah maksum, tak ada dosa, tapi kena sakit juga. Jadi sakit ni untuk mengangkat martabat manusia. Kadang-kadang kita leka dan alpa. Lantas Tuhan bagi sakit supaya kita punya sisi sampai satu tahap yang tinggi di sisi Tuhan. Jadi bila kita rasa sakit ni adalah satu benda yang memuliakan manusia, kita takkan rasa putus asa dengan, kita takkan rasa benda ni macam satu bebanan. Kita akan mula redha dengan ujian sakit tersebut. Sebab kita tahu sakit ni dalam buku kita sebut ni, dalam buku Syekh ni dia sebut sakit ni satu, dia mengangkat martabat orang yang sakit. Yang kedua, dia menghapuskan dosa orang yang sakit. Dan yang ketiga, dia memuliakan seseorang tersebut dengan pandangan yang orang lain tak pandang tersebut. Jadi bila kita rasa macam benda tersebut menyebabkan banyak orang dapat benefit daripada sakit, kita akan mula redha dan kita akan rasa, why not aku sakit? Sebab sakit ni memang susah ujian dia. Tapi bila kita dah mula rasa macam Islam tidak menghina sakit, Islam sangat memuliakan orang yang sakit, maka kita rasa macam sakit adalah satu nikmat yang patut kita syukuri. Lantas Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Allah kata dalam Al-Quran, dan kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, kalau kau syukur aku tambah lagi. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Tapi kalau kau kufur, sesungguhnya azab aku lagi pedih. Jadi nikmat ni kena bersyukur banyak-banyak. Bila kita tegur, bila kita bagi kesyukuran, Allah akan tambah lagi. Allah akan bagi lagi banyak ujian dan kesihatan, nikmat yang berbagai-bagai daripada benda yang kita hadapi. Jadi lantas bila kita nampak sakit ni adalah jalan untuk menghapuskan dosa, jalan untuk mengangkat martabat seorang manusia, jalan untuk menyebabkan manusia tersebut mula dekat diri dengan Tuhan, kita akan mula redha, kita akan mula pasrah, kita akan mula terima dan mula berdamai dengan takdir. Jadi benda ni yang menyebabkan kita memandang sakit dengan pandangan orang yang luar biasa. Bukan pandangan orang biasa-biasa yang pandang sakit dengan pandangan yang hina. Sakit hina tak. Islam tak memandang sebegitu rupa. Islam memandang dengan pandangan yang sangat mulia bagi orang yang sakit maupun yang sihat. Allahu'alam. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada doktor dan juga yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Dan insyaAllah ini saya kira soalan kita yang terakhir sekaligus penutup daripada Dr. Amirul Azman kita pada hari ini. InsyaAllah soalan yang terakhirnya adalah mungkin sedikit galakkan daripada doktor kepada masyarakat kita. Galakkan daripada segi untuk memperbanyakkan membaca dan juga menulis, dan mungkin doktor boleh kongsikan sedikit tips-tips untuk menulis kerana saya pun salah seorang yang baru sahaja nak berjinak-jinak dalam dunia penulisan ni, dan penutuplah harapan daripada doktor kepada para penonton dan juga masyarakat kita yang melihat kita pada hari ini, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada moderator. Soalan dia adalah galakan kepada orang ramai untuk membaca buku dan juga menulis. Sebenarnya bila kita rasakan diri kita banyak kekurangan, kita mula rasa kita kena tambah sesuatu kepada diri kita. Kita akan kena tambah pembacaan, kena tambah mengaji. Kita rasa kita jahil, kita akan mula mengaji, kita akan mula tambah ilmu.
Bila kita rasa kita banyak dosa, kita rasa kena banyak menulis. Sebab menulis adalah jalan untuk kita dapat pahala-pahala sampingan. Jadi semua bermula dengan kesedaran bahawa kita ni tak ada apa-apa. Kita ni manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi orang yang tak sedar diri, dia akan rasa diri dia dah cukup, dia ada macam-macam, nanti dia tak perlu buat apa-apa, dia tak perlu membaca, tak perlu menulis, sebab dia dah rasa dia cukup. Dia rasa dia segala-galanya. Tapi manusia yang memandang diri dengan penuh kekurangan dan dia sedar dirinya seorang hamba yang memerlukan kepada Tuhanan, dia akan mula buat macam-macam perkara sebab dia nak menambah diri dia. Nak added value to ourselves. Sebab dia rasa diri dia banyak kekurangan. Jadi dia akan mula menambah bahan bacaan, menambah tulisan. Jadi tips pada semua orang yang nak menulis, bila kita rasa kita banyak dosa, banyakkan menulis benda-benda yang baik. Sebab menulis menyebabkan orang lain membaca dan terinspirasi untuk buat kebaikan, lantas dia jadi jalan pahala pada pahala-pahala yang berterusan. Nabi SAW kata dalam hadis, man dalla ala khair, siapa yang menunjuk orang ke arah kebaikan, maka pahala orang yang baik tersebut sama macam orang yang tunjuk pahala sebiji-sebiji dia dapat. Bila tunjuk kebaikan, orang ikut, pahala yang orang buat, orang ikut tu dapat kepada pahala yang orang tunjuk tadi tu. Jadi menulis juga ada jalan untuk kita menunjukkan kepada kebaikan. Bila orang baca, orang nampak, oh pandangannya adalah pandangan yang berbeza dari sudut Islam. Islam memandang sakit sebagai sesuatu yang baik. Jadi dia mula dapat, okey, dia mula membentukkan pandangan dia. Islam ni satu agama yang rahmat, Tuhan tak zalim, Tuhan bersikap penyayang. Dan dia akan mula banyak menulis. Jadi bagi saya sebagai seorang penulis yang banyak dosa, kita rasa bila banyak dosa ni kita rasa macam lagi nak kena banyak menulis sebab kita tak tahu mana jalan pahala yang kita nak dapat. Sebab bila dosa kita sangat banyak, kita tak tahu mana jalan kita nak kembali kepada Tuhan. Jadi kita kena banyakkan jalan-jalan penulisan. Sebab kita sedar kita ni memang banyak kekurangan dan banyak dosa-dosa. Bila sedar kita banyak dosa, kena bertaubat dan kena buat something lah, saya duduk diam. Jadi dia kena proaktif, kena buat something, kena buat hasil-hasil produktif dalam sudut penulisan, baca. Jadi bila dia rasa dia dah cukup, ni adalah pandangan Iblis dalam Quran. Allah Taala kata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Taala kata dalam Quran, Iblis bila Nabi Adam diciptakan, dia kata kat Nabi Adam, wahai Tuhan, ana khairum minhu, aku lagi baik daripada dia. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, tapi kau ciptakan Adam daripada tanah. Lantas dia rasa dia dah cukup bagus lah. Ini adalah sifat Iblis yang diwarisi zaman berzaman oleh manusia yang ada sifat Iblis dalam diri dia. Ana khairum minhu, aku lagi baik daripada dia. I am better than him, I am better than her. Jadi sifat ni yang bahaya sebenarnya. Bila kita rasa kita lagi bagus, kita akan mula lupa daratan dan kita akan mula asal-usul kita yang dulu bermula dengan status money yang sangat hina, yang keluar daripada celakankan yang hina, yang akan kembali sebagai mayat yang hina, yang bawa najis dalam badan yang hina. Lantas bila kita rasa kita sedar kita hina, kita akan mula mencari jalan untuk memulihkan diri kita dengan membanyakkan pahala, bertaubat dengan dosa-dosa kita, kurangkan jalan-jalan maksiat, banyakkan jalan-jalan pahala. Sebab kita nampak dah, aku ni kena buat something sebab kalau tak nanti teruk aku kena kat akhirat nanti. Jadi pandangan tersebut menyebabkan kita mula membuat something. At least menulis benda yang baik di Facebook, at least menulis benda yang faedah di WhatsApp, bukan sebabkan benda-benda yang mengarut. Sekarang kan musim orang anti vaksin kan. Pas asal jumpa benda-benda yang tak senonoh kat WhatsApp, terus nak viral. Dia lupa viral dia tu boleh mengundang dosa. Kalau benda tu tak sahih, orang jadi anti vaksin sebabkan bacaan dia lupa. Jadi dia lupa bahawa viral dia tu tekan forward je boleh timbul satu jalan dosa yang baru kalau dia forward banyak kali. Benda-benda tersebut yang menyebabkan kita hilang pahala-pahala, tambahlah dosa-dosa kita. Jadi benda-benda ni yang menyebabkan kita rasa bahaya bagi orang zaman sekarang yang makin mula lupa daratan dan makin mula lupa Tuhan. Jadi saya rasa panjanglah membebel melatak. Minta maaf lah, bebel ni kuat sangat. Jadi saya rasa minta maaf kepada moderator dan semua audiens kita pada hari ini. Saya serah pada moderator. Silakan. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung lah segmen My Book Time kita pada hari ini bersama dengan panel yang cukup hebat, Dr. Amirul Azmir. Dan insyaAllah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita pada hari ini, Dr. Amirul Azmir, atas perkongsian yang sangat menarik, 1 jam yang sangat bermanfaat, sangat memberikan banyak kebaikan kepada kita. Dan insyaAllah saya ucapkan terima kasih juga kepada Momen Buku di atas pelancaran kepada segmen yang sangat-sangat memberikan manfaat yang banyaklah kepada masyarakat kita hari ini. Moga-moga masyarakat kita ni mendapat kesedaran tentang memperbanyakkan bahan bacaan, memperbanyakkan membaca dan sekaligus menulis supaya generasi-generasi yang akan datang ni akan dapat banyak manfaat lah daripada penulisan kita. Jadi insyaAllah stay tune bersama dengan segmen-segmen yang lain daripada Momen Buku. Jangan lupa untuk segmen kita yang akan datang, pastikan anda stay bersama dengan Momen Buku dan insyaAllah kita tangguhlah
segmen kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr insya-Allah.